Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faiz Zanal. So, mungkin ada korang yang tertanya-tanya lah, barang apa je yang biasa Faiz bawa pergi ke mana saja, beg jenis apa dan sebagainya lah. So, untuk video kali ni aku akan kongsikan tag bag 2022, iaitu beg ataupun barang yang biasa aku akan wajib bawa kalau pergi travel, pergi buat kerja kat luar ataupun buat kerja kat studio ni. So, ini dia bag yang aku dah lama beli, actually dah almost 2 years bag ni usia dia, iaitu Targus Sol Lite. So, Targus Sol Lite ni memang dihaskan untuk laptop yang bersaiz 16 inci. So kalau lebih daripada 16 inci tu memang tak muat lah untuk masuk ke dalam bag ni, sebab aku menggunakan MacBook Pro yang bersaiz 16 inci. So that's why aku mencari bag yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil sangat. Kalau korang tengok dia punya form factor, dia punya rekaan, dia punya warna tu, dia macam low profile sikit. Dia macam tak nampak lah ini bag laptop ke, ini bag kamera ke. Dia lebih nampak macam bag yang formal, tapi dalam masa yang sama dia macam urban sikit. So material dia aku tak sure material jenis apa, tapi dia sedikit lah kalis air kan. Kalau kena air tu tidak terlalu meresap sangat. And then ada logo Targus kat sini, dan bag ni memang fully black. So far aku suka dengan bag ni sebab dia memang very practical and affordable untuk harga dia. Actually harga masa aku beli dulu adalah sekitar almost 400, tapi sekarang ni harga bag ni boleh dapat sekitar 200 lebih macam tu je, bawah RM300. So bagi aku sangat berbaloi untuk kualiti dia, untuk ketahanan dia dan juga practicality dia. Pada bahagian depan ni actually dia ada satu pemegang yang memang keras dan juga memang sangat kukuh. Kat sini kita boleh angkat bag ni, dan untuk bahagian atas ni pun dia ada pemegang juga. So bag ni actually dia punya padding memang sangat-sangat sedap bagi aku. Dia ada padding dekat bahagian atas dia, juga pada bahagian kita punya belakang ni lah. So bahagian bahu dan juga bahagian belakang aku tak terasa sakit sangat menggunakan bag ni, walaupun beban tu memang berat gila. Sebab padding ni memang cukup bagus bagi aku. Tidak terlalu soft sangat, tidak terlalu comfort sangat, tapi cukup baik untuk aku dengan harga dia lah. Kalau nak pakai bag ni dengan rasa lebih yakin sikit, dan juga kalau nak berlari tu tak nak goyang-goyang sangat, boleh gunakan dia punya clip dekat bahagian dada ni. Just masuk je dan ikut korang punya tahap berada tu macam mana kan. So bagi aku dia punya bag ni memang nampak very simple dan tidak terlalu over sangat lah dia punya rekaan tu ataupun warna dia. Very simple je. Bagi aku untuk nak capai semua kompartmen yang ada dalam bag ni memang very easy. Kalau buka terus dapat capai semua bahagian yang kita nak capai. Tak perlu nak buka sikit, lepas tu masuk lagi susah. Tapi ini memang very easy. Kompartmen yang pertama sekali adalah pada bahagian atas ni, dan biasanya kompartmen pada bahagian atas ni aku letakkan barang-barang yang senang aku nak capai. Contoh macam spek mata ke, aku punya AirPods dan sebagainya. So contoh kat sini aku letak wallet, tapi biasanya aku tak letak wallet kat sini sebab bahaya. Aku biasa letak wallet tempat lain. Dan kat sini ada business card, ada duit shilling sikit, dan juga aku letak AirPods Pro aku. So AirPods Pro ni masih perform lagi untuk nak digunakan pada tahun ni. So that's why aku masih gunakan AirPods Pro, dan very easy lah untuk connect dengan iPhone kan. So that's why aku letakkan tempat yang senang aku capai untuk nak layan lagu ke ataupun nak buat call dan sebagainya dekat bahagian atas ni. Dan kompartmen yang kedua dekat bahagian kanan ni, actually aku letak perfume. So ini adalah perfume daripada Paco Rabanne, iaitu Invictus. Invictus ni memang sedap gila. Aku rasa mungkin antara korang yang tahu pasal perfume tahulah jenama Paco Rabanne ni yang memang best gila, tapi nak habis dah. Aku baru beli tapi aku tak buka lagi dia punya kotak. Kompartmen ketiga pada bahagian kiri ni, biasanya aku akan letakkan air botol, air mineral ataupun anything lah yang berbotol dekat sini supaya mudah nak capai, dan juga aku boleh zip dia supaya dia lebih selamat lah in case kan. Nak letak barang lain pun boleh sebenarnya sebab dia ada zip. So itu paling penting sekali. Kompartmen yang keempat adalah pada bahagian belakang bag ni, dan kawasan ni boleh digelar sebagai kawasan rahsia jugalah. Dia macam satu kawasan private sikit untuk letakkan barang-barang berharga ataupun barang-barang penting. So boleh letakkan pasport dalam ni, boleh letakkan duit, cincin ke, rantai ke, buku pun boleh masuk ke dalam ni. Even smartphone pun boleh. Cuma kalau smartphone tu berisiko sikit lah, sebab kalau kita pakai bag ni, so dia akan terhentak-hentak sikit kan dengan belakang badan kita kat belakang ni. Tapi ruang kompartmen ni memang boleh masukkan barang yang besar, cuma dia kena pastikan yang barang tu nipis. Tidaklah besar-besar macam air botol ke, macam kotak-kotak ke, memang tak boleh muat lah sini. Kalau macam buku, pasport, duit memang boleh muat dalam bahagian ni, dan ada satu ruang kecil je sikit kat bahagian sini kan. So kompartmen ni adalah kompartmen rahsia dan juga kompartmen yang lebih kepada private lah bagi aku. So ini adalah yang keempat. Yang kelima adalah kompartmen yang paling utama sekali, iaitu pada bahagian dalam ni. So kat sini korang boleh nampak aku ada letakkan aku punya MacBook Pro satu, dan yang kedua kat sini aku letakkan iPad Pro 11 inci aku. Dan ada satu tali velcro kat sini untuk pastikan MacBook dan juga iPad aku ni tidak terlalu bergerak sangat lah. Contoh macam nak berlari kena kejar anjing ke kan, terpaksa berlari. So benda ni akan menyelamatkan MacBook aku supaya dia tidaklah terhentak-hentak sangat kan, supaya dia padat je kat sini. Pada bahagian dalam ni aku ada letak MacBook Pro 16 inci yang aku baru je
beli, iaitu MacBook Pro M1 Max. Korang boleh tengok video aku sebelum ni, aku ada unboxing MacBook Pro yang terbaru ni. Memang aku enjoy gila guna MacBook Pro terbaru ni. So far performance memang superb, grafik memang superb, and then dia punya keyboard dia, everything memang aku sangat puas hati lah dengan pelaburan aku dengan MacBook Pro terbaru ni. Harga dia dalam 13,000 lebih aku beli macam tu. So ini dia iPad Pro. Basically ini adalah iPad Pro 2020. The reason kenapa aku tak upgrade kepada M1 punya iPad Pro adalah disebabkan oleh prestasi untuk iPad Pro ni dah cukup bagus untuk aku, just untuk buat kerja sikit-sikit je, and then untuk jadikan sebagai second monitor untuk kamera aku, dan ya untuk typing sikit-sikit lah. Aku tak guna heavy sangat. So that's why aku rasa prestasi yang daripada iPad Pro 2020 ni dah cukup bagus untuk aku, dan ya aku keep iPad Pro ni dan aku just sentiasa bawa untuk aku nak guna in case, tapi jarang lah guna sebab biasanya sekarang ni aku dah gunakan MacBook Pro aku untuk buat kerja, typing dan sebagainya. Yang seterusnya kat sini aku ada buku daripada Facebook Malaysia. Shout out to Facebook Malaysia, thank you bagi buku ni. Nak cantik gila kot sebab dia punya design tu macam ada kampung sikit sini kan, ada emoji apa semua. So nice. Buku dia pun very simple bagi aku. And then yes, of course aku ada Sony WH-1000XM4 yang boleh dikira tak baru sangat, tak lama sangat. Ni last year punya model kan. So tahun ni kita akan ada Sony WH-1000XM5 lah. So far aku sangat puas hati dengan Sony WH-1000XM4 ni. Dia punya audio tu, dia punya bass, and semua cukup cita rasa lah untuk sebuah premium headphone dengan harga atas RM1,000. Tapi sekarang ni aku nampak harga dia dah memang jatuh gila, sekitar 900 ke 1000 boleh dapat kot. Maybe kalau korang mencari betul-betul ataupun masa promosi. Tapi masa aku beli ni harga dia adalah RM1,000. Aku rasa masa tu memang harga dia jatuh kau-kau, tapi sekarang ni aku rasa boleh dapat lagi kot harga RM1,000 ataupun mungkin lebih murah daripada tu. So dia punya condition pun masih cantik lagi sebab aku memang jaga betul-betul Sony punya headphone ni. And then bagi aku bateri dia pun tak terlalu kuat sangat. Aku rasa seminggu ke 2 minggu sekali je aku charge. Aku tak heavy sangat guna, tapi aku still gunalah headphone ni. Sebab kalau guna dekat outdoor tu memang rasalah telinga tu panas bahang gila kot, sampai berpeluh-peluh telinga aku kan. So that's why aku biasanya gunakan dekat tempat yang ada aircon ataupun tempat yang sejuk untuk pastikan telinga aku tu rasa selesa nak gunakan headphone Sony ni. Tapi aku puas hati dengan dia punya condition, quality audio dia, dan juga casing dia ni yang penting. Tahan lasak kan. So kalau letak dalam bag tu tak risau sangat pun headphone ni rosak apa semua. Dia memang keras dia punya quality tu kan. Sebab kalau pakai AirPods Max tu memang agak fragile sikit sebab dia tak boleh lipat kan. Tapi ni boleh lipat tau. So yang seterusnya, aku ada charger MacBook Pro. Sebenarnya baru-baru ni aku punya kabel untuk MacBook Pro ni rosak tau. So aku pergi claim warranty. Surprisingly claim warranty aku just ambil masa dalam 2-3 hari je, dan dia bagi kabel yang baru. So ini adalah kabel yang baru untuk MacBook Pro aku. Sebelum ni aku baru je pakai dalam masa seminggu, dan tiba-tiba kabel aku rosak. Aku tak tahu kenapa. So ini adalah kabel yang baru dan dia adalah jenis braided cable. Aku suka gila kot dengan kabel baru ni sebab dia lebih macam tahan lasak, and then lebih panjang sikit, dan of course ada MagSafe. Lagi selamat. Basically itulah antara barang yang aku letakkan dekat bahagian kompartmen utama untuk bahagian laptop, bahagian tablet, dan juga untuk bahagian yang luas besar ni lah. Tapi biasanya kadang-kadang kalau aku nak bawa kamera, aku akan bawa bag ni lah yang ada padding siap ni. Aku ada letak extra bateri pada IKEA ni, dan juga ada memory card pada bahagian kanan ni, dan aku just masukkan macam tu je. So basically ke semua barang ni akan muat dalam satu bag ni. So that's why aku suka gila dengan bag ni sebab dia memang affordable dan juga very practical. So semua barang ni sebenarnya boleh sumbat dalam ni. So memang muat untuk aku nak bawa laptop, bawa tablet, bawa kamera, bawa headphone, bawa charger ni semua memang muat. Dan paling menarik sekali adalah bag ni boleh buka dekat bahagian tepi ni. So just tarik je butang ni dan buka zip tepi ni, zas. Bahagian ni memudahkan untuk aku nak keluarkan barang yang besar-besar macam bag kamera ni, untuk aku nak keluarkan, dan juga untuk aku nak cari barang-barang yang kecil dekat bahagian dalam ni lah. So that's why kompartmen ataupun zip dekat bahagian kiri ni amat-amat penting untuk aku nak gunakan dekat bag ni. Kompartmen seterusnya, ada lagi 2 kompartmen yang kecil tau dekat bahagian depan kompartmen tablet tadi, iaitu bahagian yang kecil ini ada 2 bahagian actually, kiri kanan. So ini adalah adapter daripada Ugreen. So aku dah lama tak gunakan adapter pada Ugreen ni sebab aku dah upgrade pada MacBook Pro yang baru. Sebelum ni MacBook Pro 13 inci M1 aku memang gunakan benda ni gila. Sebab kalau nak transfer file daripada aku punya memory card memang tak adalah dia punya port tu kan. Tapi yang ni memang membantu untuk transfer file sebab dia ada port untuk SD card, ada USB-A punya port, and then ada audio jack, ada USB-C lagi pada bahagian depan ni, ada HDMI port, VGA dan sebagainya lah. Dulu memang guna, tapi sekarang ni sejak aku dah gunakan MacBook Pro yang terbaru ni
memang aku tak gunakan langsung dah adapter ni. Dan aku boleh katakan zero use lah sekarang ni kan. Sebab untuk MacBook Pro dah ada semua port yang perlukan, ada SD card, ada HDMI dan sebagainya. Tapi bila aku nak gunakan external hard disk yang bukannya SSD, memang aku nak kena gunakan dia punya USB-A, so aku gunakanlah adapter ni. Tapi dah memang jarang gila kau gunakan Ugreen punya adapter ni. Tapi it's good to have lah. Kalau ada tu memang dia akan bantu kadang-kadang, tapi kalau tak ada tu memang akan mencari jugalah kan. Pada bahagian compartment satu lagi ni, aku letak aku punya external SSD NVMe M.2 yang bersaiz 1TB. Basically walaupun nampak kecil, tapi dia memang cukup-cukup laju dan juga cukup besar ruang storage dia untuk nak tampung aku punya file-file editing dekat MacBook Pro aku lah. So sebelum ni memang aku fully utilize aku punya external SSD ni, tapi sejak aku dah upgrade aku punya SSD dekat MacBook Pro 16 inci kepada 2TB, so memang aku jarang guna, tapi still adalah guna untuk aku nak transfer file dan juga untuk aku nak edit dekat aku punya Mac Mini M1 aku kat belakang ni. Harga dia masa aku beli dalam RM600 ke RM700 untuk SSD tu saja, tapi untuk case ni tak silap aku harga dia dalam RM70 ke RM100 lebih macam tu. So total cost untuk benda ni saja walaupun kecil tapi memang mahal gila kot. SSD ni punya read and write up to 3000 Mbps tak silap aku lah, sebab dia punya kelajuan tu memang luar biasa lah. Aku rasa macam seamless sikit lah. Memang sangat-sangat laju SSD yang aku beli ni. So harga dia pun memang gila kot. Untuk yang 2TB tak silap aku RM1200 ke RM1100 macam tu. So ya, memang bagi aku berbaloi lah pembelian aku untuk SSD NVMe M.2 ni. So ya, itu adalah kompartmen pada bahagian dua bahagian ni. Dan satu lagi kompartmen yang ada zip ni, biasanya aku akan letakkan aku punya kabel. So ada dua kabel. Satu kabel yang jenis pendek ni. So kabel pendek ni memang khas untuk aku punya external SSD, dan satu kabel panjang ni in case kalau aku nak charge anything, nak charge aku punya headphone tadi dan apa-apalah aku nak buat dengan aku punya kabel USB-C to USB-C ni kan. Basically ni adalah daripada Samsung tau, original Samsung punya kabel. So that's why aku suka, sebab dia very simple, warna hitam dan juga ya, dia kuat juga. So itu saja antara barang yang aku letakkan pada bahagian kompartmen utama ni. Dan untuk kompartmen yang terakhir, walaupun tak banyak sangat kompartmen, tapi dia memang sangat praktikal, easy to access, dan juga paling penting sekali ada ruang yang besar dan cukup untuk aku letak semua barang yang aku perlukan. So untuk bahagian terakhir ni, aku letak aku punya mask daripada KF94. So mask ni memang sangat-sangat penting. Aku just standby je dalam bag in case nak gunakan, ataupun mask aku terputus ke tiba-tiba, aku ada mask standby dalam bag. So pastikan korang semua kat luar sana standby lebih mask dekat dalam bag. Kalau mask tu putus, ada mask lebih dalam bag untuk nak guna balik kan. Aku ada power bank daripada Penang. Ini adalah power bank fast charging, ada USB PD 18W. Dia punya kapasiti adalah 10,000 mAh saja, dan bagi aku memang sangat-sangat berbaloi dan juga berkualiti. Setakat ni aku dah gunakan lebih 2 tahun, masih kukuh, masih elok lagi sampai sekarang. Tapi masa sekarang ni, sejak aku dah gunakan iPhone 13 Pro Max, memang aku tak usik langsung aku punya power bank ni. Sebab bateri untuk iPhone 13 Pro Max memang boleh tahan pada pagi sampai petang ataupun sampai malam. So that's why biasanya aku akan charge dalam kereta ke, gunakan aku punya Aoki fast charging tu, ataupun maybe aku charge kat rumah, charge kat studio instead of gunakan power bank. Macam dah kurang relevan kot aku rasa power bank untuk phone-phone yang ada bateri yang cukup bagus kan sekarang ni. Tapi kalau macam iPhone lama tu memang wajib lah kena pakai power bank kan. Dan ada kabel USB-C to Lightning yang baru, aku baru buka pada aku punya kotak iPhone. And then apa lagi yang ada ni? Oh, ada pen daripada Xiaomi. Ini adalah pen daripada Xiaomi. Thank you Xiaomi Malaysia sebab bagi pen. Banyak gila pen dia bagi dalam kotak tu. So ini salah satunya, dan pen ni memang best gila. Dia punya buncung depan tu macam tirus sikit, tapi dia punya ball tu sedap untuk kita nak tulis kan. Dan yang terakhir aku ada kunci lah. So ini adalah kunci rumah aku. So aku rasa itu saja kompartmen pada bahagian depan ni. Tak ada banyak barang sangat yang aku bawa. So kalau korang tanya aku, tak ada ke bawa plug charger ke apa ke, aku rasa plug charger macam tak perlu kot. Sebab aku dah letak plug charger dekat aku punya studio, dekat kereta aku ada fast charging, dekat rumah aku ada fast charging, kat semua tempat ada fast charging. Unless kalau aku pergi keluar travel. So misal kata kalau aku keluar travel pergi negara lain, memang aku akan bawa lah adapter universal, dan juga aku akan bawa fast charger aku lah, iaitu kepala plug daripada Aoki USB PD. Dan aku tengah survey juga satu gun charger daripada jenama Mac Dodo ataupun Ugreen. Aku akan cuba beli satu gun charger untuk aku nak charge iPhone aku ataupun charge MacBook aku, in case kalau aku tertinggal ke ataupun terhilang ke aku punya charger ni kan. So guys, itulah antara barang yang biasa aku bawa untuk beg kegunaan harian aku ni. Tapi tak semua barang yang biasa aku bawa setiap hari lah, bergantung juga pada situasi dan juga keperluan aku. So biasanya memang semua barang aku bawa, tapi ada hari yang aku tak bawa semua, aku just bawa benda penting saja. So bergantung juga
Dan ya, macam biasa kalau korang nak beli ke semua barang aku kongsikan tadi, link pembelian dekat bahagian description untuk korang beli ke semua barang tadi, okay? So guys, kalau korang ada sebarang pertanyaan dan juga sebarang komen, korang boleh tinggalkan dekat bahagian komen. Dan juga ya, aku rasa aku akan upgrade kod beg aku ni sebab aku rasa dah sampai masanya, sebab usia dia dah hampir 2 tahun. Dan mungkin aku akan survey-survey lah beg-beg yang bagus sikit untuk aku nak upgrade. Dan juga dia nampak lebih kepada low profile sikit sebab aku tak nak nampak beg aku ni macam terlalu menyelah sangat. So ya, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk video kali ni. Dan macam biasa, kalau korang suka dengan video ni, like, komen dan share video ni, subscribe channel aku. Dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.